Yusuf ayat yang ke-22. Kalau kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan khusus tentang tajuk yang kita nak bincang pada malam ini. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan ketika Yusuf sampai ke peringkat usia yang mantap, asyuddahu maknanya syadid, maknanya dah sampai ke matangannya. Atainahu hukman wa ilma, kami kurniakan kepadanya hukman. Kalau dalam terjemahan di sini disebutkan hukman ialah kebijaksanaan. Quran anda diterjemahkan sebagai apa? Kekuasaan lagi? Ya, hukman wa ilma, dan keduanya adalah ilmu. Berarti seorang yang Allah SWT angkat martabatnya apabila sampai ke usia tertentu, moga-moga usia itu adalah usia anda, usia remaja. Akan dimasukkan ke dalam ward untuk didiagnose dan Allah SWT apabila sampai usia, dan kisah Nabi Yusuf ini apabila usianya mula remaja dan dia dah mula membezakan dan sebagainya, biasanya Allah SWT akan kurniakan kepada orang seusia itu dua perkara, hukman wa ilma. Hukman ini kita boleh terjemahkan sebagai kebijaksanaan dan juga kekuatan dalam membuat keputusan. Sebenarnya hukman ini ialah membuat keputusan. Sebab dalam hidup ini kita semua akan bertemu dengan beberapa alternatif yang disebutkan dalam kita. Maka kita akan membuat keputusan. Membuat keputusan ini, kuasa membuat keputusan ini kita panggil hukman. Dan kita mengharapkan keputusan itu adalah keputusan yang paling bijaksana. Lepas itu baru disebutkan ilmu. Dua benda ini mesti ada pada remaja seperti anda semua, iaitu kekuatan membuat keputusan, dan yang kedua apa dia? Masukkan input ilmu. Kalau ilmu sahaja ada tapi tidak ada kuasa membuat keputusan, tidak ada kebijaksanaan membuat keputusan, kita belum menjadi hebat lagi. So dalam usia seperti anda, pastikan anda dilatih untuk berani membuat keputusan hukman, yang di dalamnya perbincangan di situlah kebijaksanaan, di situlah ketika anda mengimbangkan, melihat yang mana lebih baik, mana lebih utama, mana lebih ini, mana lebih ini, dan yang keduanya masukkan input apa? Ilmu tadi. Dua ini akan menjadi senjata kepada seorang pemuda seperti anda, termasuk Dr. Latif. Ayat yang ke-23, Allah SWT menyebutkan dalam usia yang dah sehebat itu, maknanya dah mula masuk hukman dan mula masuk ilmu, dan pemuda yang kelihatan gagah, kelihatan hebat leadershipnya, dan pemuda yang handsome itu, lebih handsome daripada Ammar. Warawadatuhu allati huwa fi baitiha an nafsihi, dan wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya, iaitu isteri kepada siapa? Al-Aziz. Nama dia bukan Al-Aziz, disebut Al-Aziz tu maknanya raja yang dia punya pangkat di jawatan. Al-Aziz itu bukan nama dia. Maka wanita isteri kepada Al-Aziz itu, yang sebenarnya kalau dilihat dia adalah ibu angkat, tetapi usianya barangkali lebih muda ataupun sebaya dengan Nabi Yusuf, itu satu perkara yang lain. Bersungguh-sungguh hendak, dan perempuan itu bila dia dah mula minat wanita, sengaja disebutkan wanita di sini sebab kita nak tunjukkan bagaimana pemuda dan pemudi, lelaki dan wanita, bagaimana mengurusnya. Ketika kita telah meningkat remaja, Allah dah ilhamkan kepada kita nafsu. Kehebatan seorang pemuda, dia boleh mengurus nafsunya. Kehebatan seorang wanita, gadis, dia juga boleh mengurus nafsunya. Tetapi dalam kes ini, wanita ini digambarkan seolah-olah tidak boleh mengawal dirinya, dan dia pun merancang wa ghallaqatil abwab, dan dia pun tutup semua pintu.
Kita tengok perkataan yang digunakan oleh wanita ini. Waqalat, dan dia berkata hai talak. Cuba anda perhatikan dekat baris hai talak, diterjemahkan bagaimana? Marilah kemari, aku bersedia untukmu. Perkataannya mudah. Haita, inilah tubuhku, laka, maknanya untuk kamu. Bayangkan seorang wanita yang telah tidak dapat mengawal nafsunya, menutup pintu, dan kemudian seorang pemuda yang sedang naik usianya dan kemudian sedang dalam peringkat mula mengenal erti nafsu itu, tiba-tiba seorang wanita menggodanya dan wanita itu menyerahkan tubuhnya kepada lelaki itu dan tutup pintu semua, dah set semua. Tetapi lelaki yang hebat itu mengatakan apa? Qala ma'adzallah, aku apa? Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihul. Ayat itu tindih Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada kita. Cuba saya nak anda terus simulasikan. Ada orang goda anda, ramai-ramai anda jawab apa? Lelaki lah jawab dulu, yang perempuan nanti dulu. Anda tergoda, senjata yang paling kuat, doa, perkataan yang paling kuat di lidah anda, apabila anda nampak ter itu, saya tak nak pula anda mengatakan tertekan keyboard dan terjumpa, itu tak anda terkurung dalam bilik dan komputer mengajak anda untuk menuntut, lalu anda kata ma'azallah, itu tak cari. Yang mengunci pintu anda supaya orang tak tengok, kemudian yang padam misteri itu pun anda, itu tak cari. Jangan anda kata saya pun seperti Nabi Yusuf juga terkurung dalam bilik ini. Jangan salah menafsirkan ayat ini. Sekarang Nabi Yusuf dalam keadaan terkurung dan tergoda itu antara senjata yang boleh menyelamatkan dia. Sedangkan ketika itu dia boleh buat keputusan untuk mengambil kesempatan kerana pintu itu telah ditutup. Tapi dia mengatakan apa? Qala, ramai-ramai sebut ma'adzallah. Moga-moga kita semua terlindung daripada suasana dan ujian seperti itu. Apa bisa dengan a'udzubillah? Kalau a'udzubillah itu jumlah fi'liyah, berarti dia adalah ayat yang dimulakan dengan perbuatan. Saya berlindung pada Allah daripada perkara-perkara seperti ini. Tapi kalau kita kata ma'azallah, dia terus nama terbitan, dia start dengan noun isim, dia terus mengatakan perlindungan Allah untuk saya, seolah begitu. Dan dia tidak sebutkan dengan perlindungan Allah. Jadi berarti seolah-olah perkataannya lebih tajam lagi. Kalau kita kata a'udzu billahi min zalik, aku mohon pada Allah daripada yang demikian, kita mohon kan. Tapi kalau ma'azallah ni macam dah dapat dah perlindungan Allah untuk saya, ma'azallah, dia lebih sharp lagi. Dan biasanya perkataan ini disebut ketika emergency. So itu pun kira emergency lah kan, disaster lagi. Kan? Itulah bila penterjemah biasanya dia akan ambil jalan untuk mudahkan. Tetapi bagi mereka yang belajar bahasa Arab, itulah terjemahan yang lebih tepat lagi. Okey, ma'azallah ni dia dah nama terbitan dan dia seolah perlindungan Allah macam dah dapat. Dia lebih, hati kita akan lebih kuat lagi daripada kita mengatakan a'udzubillahi min zalik. Baik. Kenapa terjadi begini pada komputer saya? Okey. Masyaallah. Ini teknologi kita pakai dua kiri kanan. Baik. Kalau kita perhatikan apa yang disebutkan, poin yang paling besar sekali saya nak sebutkan kepada anda, saya rasa ayat ini pun semua dah melompat daripada susunan. Apa yang kita nak sebutkan pada ayat yang ke-24 ini, kalau saya tanya pada anda, agak-agak Nabi Yusuf ada tak kecenderungan minat kepada wanita itu? Dan adakah dia akan mencacatkan kenabiannya? Kenapa tidak? Memang manusia kena mengakui
kecenderungan dan lintasan-lintasan itu dia mesti ada. Sekali lagi, dia mesti ada. Kalau tak ada, sila berubat. Bahaya kalau tak ada. Sifat sebagai seorang pemuda wanita, dia mesti ada lintasan-lintasan dan yang kita bincang pada pertemuan yang lepas. Pertemuan lepas lebih pada teori-teori. Kita katakan kalau bawah 50% tu kita panggil apa? Hadis sunnah. Maksudnya apa? Tendensi untuk buat atau tak buat, lebih kepada tak buat, ataupun lebih kepada, maknanya di bawah daripada 50, tidak ada keputusan maksudnya. Dia lintasan-lintasan. Tapi kalau dia dah berbelah bagi 50-50, taladud. Sekurang-kurangnya saya pasti slide saya sampai pada anda. Sampai kan? Yang ketiga, ham tu maksud apa? Kecenderungan nak buat sampai ke up to 99%. Sekarang hari ini kita bertemu dengan perkataan yang sama. Kali ini kita bertemu laqad hammat bihi. Sesungguhnya dia, iaitu siapa? Wanita itu telah berkeinginan sangat kepadanya. Wa hamma biha. Al-Quran tidak malu menjelaskan kepada kita. Nabi Yusuf juga wa hamma biha. Wa hamma biha terjemahan dia apa? Dan Yusuf pula mungkin dalam penterjemah ni dia bersopan santun, diletak dalam bracket, mungkin timbul, tapi sebenarnya dalam bahasa Arab, dalam Quran tak ada bracket tu. Sebab dia bersopan santun. Dan Nabi Yusuf juga waham, dia sama. Hammas bihi. Hammas tu maknanya mu'annas, seorang perempuan minat kepadanya, bihi itu kepada lelaki, dan wahamma dia terbalik daripada itu, opposite daripada itu. Berarti Nabi Yusuf juga ada kecenderungan sebagai lelaki, dia ada perasaan itu sebab dia sihat macam anda semua. Tetapi kalaulah dia kata lau la an ra'a burhana rabb, sekiranya tidak ada apa? Petunjuk dan juga apa? Kalaulah ia tidak menyedari kenyataan Tuhannya tentang kejinya perbuatan zina itu, demikianlah takdir kami untuk menjauhkan Nabi Sallallahu. Pada waktu yang sama Allah SWT telah menurunkan burhan, maknanya bukti-buktinya bahawa sesungguhnya keyakinan Nabi Yusuf selepas mendapat dua benda, iaitu apa tadi kita kata? Hukman wa ilma. Hukman wa ilma inilah telah menyebabkan dia membuat keputusan untuk mengatakan ma'azallah dan menolak tawaran itu. Dan begitu juga Allah SWT akan membantu kita linasrifa anhu su, maknanya akan apa? Kami akan pastikan supaya dilindungi sesiapa di kalangan hamba ini daripada terjebak kepada as-su wal fahsya, maknanya kejahatan dan keji. Kerana sesungguhnya Nabi Yusuf ini telah dikenal pasti mempunyai kelayakan untuk diiktiraf oleh Allah SWT sebagai hamba-hambanya yang ikhlas. Innahu min ibadinal mukhlasin. Saya ingin perjelaskan kat sini bahawa mana-mana lelaki, mana-mana perempuan, dia akan ada lintasan-lintasan itu. Dan kita mengharapkan agar kita tidak menipu diri kita dan kita tidak mudah diceroboh oleh syaitan dalam isu ini. Sebab syaitan dia tahu bahawa kita ada nafsu, dan syaitan dia akan menonggang masuk melalui pintu nafsu itu, dan syaitan akan berbual-bual dengan kita. Sebab dua benda yang kita kena bezakan. Nafsu itu dia adalah part of us, dia adalah sebahagian daripada kita. Sedangkan syaitan datang daripada luar, dan syaitan akan membisikkan kepada kita sehingga kita tidak dapat bezakan bisikan dan suara itu datang daripada syaitan ataupun datang daripada nafsu kita ataupun datang daripada akal kita. Dia akan menggunakan 6 kaedah itu. Apa kaedah-kaedah itu? Ingat lagi? Ya. Dia akan menghiasi, dia akan mengelirukan, dia akan menangguhkan, menyebabkan tangguh dan sebagainya itu. Nah, syaitan tadi dia akan gunakan benda itu untuk membisikkan kepada kita dan menghalalkan hubungan lelaki dan perempuan. Alah, tak apalah, SMS saja-saja je, bukan berzina, dia kata kan. Mula-mula longgar. Dan syaitan dia akan mengambil sebab dia tahu bagaimana Nabi Yusuf itu sebagai
lintasan-lintasan itu, dan wanita itu, dan dia ketemukan itu supaya Nabi Yusuf terperangkap. Tetapi sekali lagi dengan kekuatan yang ada pada Nabi Yusuf itu, lalu Nabi Yusuf pun dituduh semata-mata kerana untuk menutup cover apa yang dilakukan oleh wanita itu. Baik, saya ingin memfokuskan pada perkataan hammat bihi wa hamma biha. Wanita itu cenderung minat kepada Nabi Yusuf, dan lelaki itu iaitu Nabi Yusuf minat dan cenderung kepada wanita itu. Inilah yang saya katakan permainan yang akan berlaku. Seperti mana kalau anda dalam alam usia seperti anda di CUCMS ini, anda akan terdedah dengan perkara-perkara itu. Tapi kita minta mengharapkan agar anda terlatih menarik handbrake. Faham tak maksud saya? Anda akan terdedah dengan ujian-ujian daripada Allah seperti itu. Tetapi sekiranya ada lintasan-lintasan itu, anda dinasihatkan secara profesional menarik handbrake. Sebab anda diibaratkan sedang turun bukit, dan kemudian ada ternampak seorang wanita, seorang gadis, dan seorang gadis ternampak wanita, dan lintasan itu ada tak ada? Perlahan dia jawab. Lintasan itu ada ke tak ada? Ada. Dan lintasan itu sampai di peringkat yang mana? Hadisun nafs, taradud ataupun alham? Alham. Alham itu dah hampir parah itu. Dia di peringkat mana? Hadisun nafs. Anda kenapa lupakan perkara itu? Dan syaitan dia akan kata, contohnya, tiba-tiba masuk dalam lift, wanita yang gadis yang anda terpandang atau lelaki yang terpandang mata anda, anda terpandang mata dia, konon-kononnya cinta. Pandai nak sambung Okey, konon-kononnya cinta pandangan pertama itu, tiba-tiba pagi terpandang, tiba-tiba masuk lift sama-sama berdua. Yang pelik itu lift untuk staff pula tu. Jadi akan timbul perasaan dia. Oh, sama-sama naik lift, sama-sama tepat masa yang seolah-olah dijanjikan. Agaknya inilah suatu yang ditak. Wah, mula dia mengarut. Sebab itu saya mengatakan cepat-cepat tarik handbrake supaya apa? Handbrake supaya apa? Kenderaan itu tidak terus menggelunsur. Anda kena berlatih brake supaya apa? Tak ada apa-apa dan lupakan hadis sunnah. Kecuali kalau anda dah sampai jodoh dan sebagainya, itu dalam bab lain, ayat lain nanti kita akan jumpa dalam khusus tentang bicarakan baitun muslim. Bila anda dah set nak mendirikan rumah tangga dan sebagainya. Tetapi sekiranya anda tidak meletakkan tumpuan itu, anda digalakkan, dilatih untuk memahami ayat ini supaya anda tidak terjebak dengan benda-benda ini, membuat keputusan. Tetapi bukan kita padam dan hilang, termasuk dalam lift secara terserentak, termasuk tertukar nota lah, apa tertekan SMS lah, apa semua tu kan. Nabi Yusuf memang disetkan macam tu, tetapi dia adalah lelaki yang hebat. Dia minat, tetapi dia mengawal dirinya dengan mengatakan ma'ah Allah. Perkara ini kalau kita lihat seperti mudah dan simple, tetapi sebenarnya ia adalah merupakan gambaran kepada bagaimana apabila masuknya hukman dan ilma tadi. Hukman tadi membuat keputusan. Membuat keputusan ini apabila kita membuat keputusan bahawa kita mengatakan kita tak mau dulu, kita nak tangguhkan dulu, kita tidak mau sibuk dengan benda-benda ini. Membuat keputusan. Tetapi bukan kita padam dan hilangkan terus, cuma kita merasakan ada sampai masanya nanti perkara itu akan datang. Sebab tabiat seorang lelaki, dia suka memiliki dan dimiliki. Dan sensor. Saya tidak bertanggungjawab terhadap bunyi itu. Dan tabiat wanita pula, gadis juga, dalam remaja umur seperti anda akan terbayang suka memiliki dan dimiliki. Nah, dalam suasana inilah dunia dan kehidupan anda tercapai. Saya ceritakan balik ini sebab dalam minggu lepas saya
baru saja bertemu dengan seorang pelajar universiti seusia anda, sebuah universiti dalam Malaysia ini. Dia datang buat appointment dengan saya dan dia terus terang kepada saya dia telah berzina. Sebab tu saya cukup memilih ayat ini selepas saya mendengar tazkirah daripada dia. Sebab dia mengaku dia telah berzina dengan seorang pelajar sekolah tingkatan 3, pelajar universiti ini. Dan saya sedang mententeramkan pelajar universiti. Saya sedang mententeramkan dia supaya dia mula menumpukan kepada taubat dulu dan sebagainya, dan beberapa perancangan-perancangan untuk menguruskan benda itu. Bila saya berbual dengan dia, saya tanya dia macam mana boleh terjadi begitu. Dia kata dia memang sejak daripada form 1 lagi kerap menonton video-video promo itu, video-video hujah dan sebagainya. Dan dia kata, saya kata selepas kejadian anda rasa nak buat lagi tak? Dia kata takut nak buat lagi, tapi dia menonton lagi. Saya tanya dia, anda masih menonton? Dia mengaku. Mana Ustaz tahu? Dia kata, dia boleh tanya saya, mana saya tahu. Sekilas ikan di air, tahu hamba jantan betina. Pakai songkok gini. Buat je sensor. Baik. Saya nak menceritakan bahawa apabila sampai usia macam ni, dia akan terdedah dan kita menasihatkan diri kita semua supaya tarik handbrake. Maksud saya tarik handbrake tadi, pastikan anda tidak terlajak. Hadisun nafsi itu perlu dia apa? Disekat. Dan yang mampu untuk membuat keputusan untuk menyekatnya, siapa dia? Diri kita sendiri. Kalau anda tidak menyekatnya, dia akan terlanjur dan akan membuka pintu-pintu yang lain. Dan contoh yang Allah tunjukkan dalam Al-Quran ini, bagaimana keberanian dan kehebatan Nabi Yusuf, dia boleh tarik handbrake itu. Okey, untuk supaya anda saling menasihati. Kalau ada siapa-siapa dapat SMS bunyi itu, nasihatkan dia. Nak kata janganlah bercinta macam baku sangat kan. Saya nasihatkan anda menggunakan bahasa kod tertentu. Bila nampak dia rakan-rakan anda mula nak main cinta, anda gunakan bahasa kod dia. Bahasa kod daripada saya iaitu, bayangkan bila anda tarik handbrake, bunyi macam mana? Cuba bunyikan ramai-ramai. 1, 2, 3, bunyikan. So kalau ada nampak teman-teman mula nak bercinta je, cakap tarik handbrake dan ramai-ramai bunyikan. Jangan leher panjang nanti kena cut. Berhenti kat ujung. Itu satu nasihat yang sangat berharga untuk apa? Dan anda tidak akan menimbulkan rasa malu kepada dia. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala, maka terjadilah, saya fokuskan ke bahagian itu tapi yang bahagian seterusnya menceritakan bagaimana suasana fitnah yang timbul. Dan ketika itu berlakulah mengejar, iaitu Nabi Yusuf cuba meminta perlindungan Allah tadi, dan dia buat keputusan untuk lari meninggalkan suasana itu. Wastabaqal bab wa qaddat qamisahu min dub. Maka ketika itu dia cuba nak mendahului pintu, maknanya nak lari, dan ketika itu kita dapati berkena pintu serta perempuan itu mengoyakkan baju Yusuf daripada min dubur, daripada apa? Belakang. Dan kita dapati akhirnya ia pun dibicarakan bila Allah SWT menunjukkan bagaimana keadaan yang ditunjukkan oleh wanita tadi. Dia mengejar sampai ke pintu, waqalas, dan dia pun berkata majazat, seolah diugut. Apakah tiba-tiba perempuan itu berkata, tidak ada balasan bagi orang yang mahu membuat jahat terhadap isterimu melainkan dipenjarakan dia atau dikenakan azab yang menyiksa. Ya, berarti seolah-olah satu ugutan selepas Nabi Yusuf menolak tawaran itu dan sampai ia dikejar oleh wanita itu. Kerana Allah SWT letakkan kisah ini, memang saya tidak nafikan lelaki lah yang banyak melakukan kepada wanita, tetapi Allah SWT sengaja tunjukkan dalam kisah Nabi Yusuf ini nak menunjukkan bahawa dalam keadaan tertentu wanita banyak memainkan peranan. Saya tidak nafikan kebanyakan lelaki hari ini
layak dinamakan buaya terlatih. Apa maksud buaya terlatih? Dia lebih menggoda wanita, tetapi pada waktu yang sama wanita-wanita juga terlibat dalam menggoda lelaki. Dalam konteks ini kita fokuskan kepada bagaimana suasana lelaki yang beriman sepatutnya mengawal dirinya daripada terjebak daripada perkara-perkara yang seperti ini. Dan maka terjadilah apa yang terjadi, maka dipanggilkanlah saksi-saksi untuk dibicarakan. Lalu berkatalah orang yang bijak untuk membuktikan kepada khalayak, qala hiya rawadatni an nafsi. Yusuf pula berkata, dialah yang memujukku dan berkendakkan diriku untuk dia. Wa syahida syahidun min ahliha, maka datanglah seorang saksi daripada keluarga ini, lalu meletakkan formula. Lihat, letak formula dan kemudian lihat apakah yang sedang berlaku. Lalu meletakkan in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqa wa huwa minal kadhibin. Jika baju Yusuf koyak dari depan, maka benarlah tuduhan wanita itu, dan menjadilah Yusuf dari orang-orang yang dusta. Kalau apa, koyak daripada depan. Tetapi apa yang terjadi, koyak itu, formula yang kedua dia mengatakan wa in kana, yang kedua wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat, dan jika bajunya koyak dari belakang, maka dustalah perempuan itu, dan Yusuf adalah orang-orang yang benar. So kebijaksanaan orang yang menjadi saksi ini membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah, dan terbukti bahawa wanita ini yang bersalah. Okey, apabila didapati wanita ini bersalah, qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim, iaitu sesungguhnya ia adalah dari tipu daya kamu orang-orang perempuan, sesungguhnya tipu daya kamu amatlah besar pengaruhnya. Baik, kita perhatikan Yusuf alaihissalam telah melindungi dirinya pada ayat yang ke-29. Yusuf, ya, saya tengok dia lari yang ni ya. Yusuf a'rid an hadza, seolah-olah Allah SWT beritahu, wahai Yusuf, lupakan, maknanya terjadi wastaghfiri li dzambi. Ini nama Zulaikha ini tidak disebutkan dalam ayat Quran, tapi disebutkan dalam Israiliyat, oleh disahkan disebut oleh Israel, dan kita boleh meminjam nama itu untuk kita memaksudkan ialah isteri kepada Al-Aziz itu. Mintalah ampun bagi dosamu, sesungguhnya engkau adalah dari orang-orang yang bersalah. Okay, dalam konteks bahagian yang kedua ini adalah bahagian penyiasatan terhadap tuduhan seks. Bahagian yang pertama tadi kita menyebutkan tentang bagaimana lelaki dan wanita mempunyai kecenderungan dan akhirnya berlaku godaan dan sebagainya. Tapi bahagian yang kedua ini, ia menceritakan bagaimana kebijaksanaan menyelesaikan masalah apabila dituduh berlakunya fitnah seks ini. Dan dapati bahawa formula yang dikemukakan oleh ahli keluarga yang menjadi saksi itu mengatakan sekiranya koyak daripada depan, ia tandanya begini. Sekiranya koyak belakang, maksudnya begini. Sebab berlaku pergelutan untuk menyelamat dan membela diri. Baik, saya nak bawa kisah penyiasatan terhadap tuduhan seks ini pada zaman sahabat, iaitu ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah. Seorang lelaki, Amrad dengan dal, Amrad bukan dengan dad. Seorang lelaki Amrad. Amrad ini pada zaman sekarang ni pun ada, iaitu macam dia bukan khunsa, bukan pondan, tapi dia apa dia panggil, sotong. Dia lembut lelaki ini, bukan perempuan, lelaki. Okey, seorang wanita minat kepada lelaki ini.
Dan satu hari wanita ini memerangkap lelaki ini, dan lelaki itu masuk dalam rumah itu dengan tujuan nak menolong dan sebagainya, terperangkap, dan wanita itu tutup pintu itu. Dan apabila lelaki tadi tak nak lakukannya, dan kemudian lelaki itu nak lari, dan wanita ini menjerit, lalu dia menuduh lelaki ini masuk dalam rumah dia nak memperkosa dia, sebab dia tak dapat nak menggoda lelaki ini untuk melakukan perbuatan itu. Lalu jiran-jiran yang berada di luar menumpu ke rumah itu, dan terbukti lelaki itu berada dalam rumah ketika itu. Dan bila nak lari, ditangkap dan diadili kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar pun membicarakan kes ini, panggil